A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala din kullihi walau karihal kafirun. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Telah sampai usia Nabi Allah Ismail boleh membantu ayahnya bagi meninggikan binaan Kaabah pada usia yang sudah dewasa. Lalu berkata Nabi Ibrahim, wahai anak yang kusayangi, ayah telah bermimpi dalam tidur Allah memerintahkan ayah agar menyembelih engkau wahai Ismail. Apakah pandangan dan pendapatmu? Lalu berkata Nabi Allah Ismail, wahai ayah yang kusayangi, kalau sekiranya itu perintah datang daripada Allah, laksanakan dengan iman dan taqwa, dengan ikhlas, nescaya ayah akan dapati saya tergolong nantinya daripada kalangan orang-orang yang sabar, yakni yang mendapat kemenangan. Sadaqallahul azim. Surah As-Saffat ayat 102. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya rahmati, yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah. Hari ini dah masuk satu hari bulan Zulhijjah 1441 Hijri. Bermakna hari wukuf di Arafah 30 Julai. 31 Julai kita berhari raya, hari raya Aidil Adha. Maknanya lebih kurang 9 hari lagi lah kita nak raya. 8 hari lagi hari wukuf di Arafah. Walaupun Malaysia tidak menghantar jemaah haji, tapi diberitakan lebih kurang 10,000 kot yang dibenarkan buat ibadah haji. Orang di Saudi dan juga ada yang negara-negara lain yang dibenarkan dalam kuantiti yang cukup minimum, ya, dengan musibah pandemik COVID-19 yang berlaku ini. Lagi bagaimanapun, kita yang tak buat haji, ya, ada ibadah yang disunatkan kita lakukan pada hari yang disebut Yaumun Nahar, iaitu hari raya Aidul Adha. Ad-Dahiyah, Al-Udhiyah. Orang Arab dia tak sebut hari korban, disebut kalau korban tu Al-Udhiyah, Ad-Dahiyah. Dalam hadis Nabi pun, Nabi menyatakan man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Bila Nabi menyatakan orang yang ada sa'atan, yang ada kelapangan, iaitu dari sudut wang ringgitnya, ada kesenangan dan juga boleh membelanjakan hartanya untuk ibadah korban, tiba-tiba Nabi kata falam yudhahi, ini al-udhiyah, ad-dhahiyah, lalu mereka tidak melakukan sembelihan ataupun ibadah korban, fala yaqrabanna musallana, jangan kamu hampir dengan tempat solat aku, kata Rasulullah. Jadi suatu ibadah yang, ya, Nabi cukup beratkan. Maksud dia, Nabi amat menggalakkan
Sehingga Imam Abu Hanifah yang bawa mazhab Hanafi menyatakan bagi orang yang ada kemampuan wajib hukum, bukan sunat muakkad. Ditanya kepada Rasulullah, kata sahabat, ya Rasulullah, apa hukum kita buat ibadah korban ini? Nabi menjawab, sunnatu abikum Ibrahim. Dia adalah sunnah bapa kamu yang bernama Nabi Allah Ibrahim. Jadi satu kalimah al-udhiyah, dhahiyah, maka 9 korban. Satu lagi Allah sebut dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Dan sembahyanglah li rabbika, kepada Tuhanmu dengan khusyuk. Yang kedua Allah perintah wanhar. Ini ibadah yang disebutkan tadi juga sama ibadah 9 korban. Korban ni orang Melayu yang menyebut korban, maknanya membuat suatu ibadah menumpahkan darah, iaitu menyembelih antara binatang yang tertentu, iaitu unta, kemudian lembu ataupun kerbau, begitu juga kambing, sama ada biri-birinya, kibas. Selain daripada itu, dia tidak menjadi binatang ternakan untuk dilakukan ibadah sembelihan korban. Ayam tak masuk, kijang, rusa, walaupun kaki 4, kuda. Jadi yang disebut binatang tertentu dan disembelih pada hari tertentu, 10, 11, 12, 13, maknanya 4 hari setahun. Yang ni yang disebutkan tadi ibadah korban. Jadi kita tengah hari ni nak mengulang kaji je sebenarnya. Kita faham dah, kita tahu dah. Itu pun yang disebut oleh ulama, perlunya kita melaksanakan ibadah korban ini terdahulu dengan mempelajari ilmu. Maknanya kita nak buat ibadat ni nak kena ada pengetahuan, sekalipun yang sunat. Sekalipun yang sunat, had yang wajib petah lagi lah. Jangan sampai ada sahabat ni, dia 4 kali dah kata dia pergi Mekah. Satu ketika tanya dia, sebab dia kata 4 kali dah pergi Mekah ni, tak ada masalah lah. Dia tahulah niat ihram di miqat, di mana yang patut dia berniat. Ni niat umrah ni. Jadi nampak dia tak keluar daripada bilik hotel. Kemudian dia pakai ihram, dia nak buat umrah. Tanya dia, dah berniat ke umrah? Dia kata dah. Dia kata di mana niat? Dalam bilik hotel. Dia kata niat umrah. Ini cerita. Dia kata 4 kali dah buat umrah. Rupa dia tak tahu yang niat umrah ni buat di mana. Nampak? Jahil. Sebab itu ibadat korban pun ramai lagi yang masih lagi bertanya dan tertanya-tanya. Seumpama hari ni 1 Zulhijjah, malam tadi dah start dah. Sunat tidak memotong kuku dan mencukur bulu-bulu, termasuk apa juga jenis bulu. Bulu hidung, bulu tangan, bulu ketiak, bulu hari-hari. Ada yang kata dia tak ingat semalam dia dah cukur malam tadi. Jadi dia kata malaslah nak buat ibadat korban. Allah. Dia kaitkan dia tak jaga pantang larang, ataupun bukanlah pantang larang ihram. Cumanya orang yang berihram kan tak boleh cabut cukur bulu, masuk kuku. Jadi kita meraihkan jemaah haji yang ketika ini berada di kota Mekah dalam keadaan berihram, maka kita juga disunatkan tidak memotong kuku dan mencabut bulu-bulu, mencukur bulu-bulu. Tapi bukan maksud haram. Sunat tidak mencabut, tidak memotong kuku. Makna kalau dia dah tercabut ataupun dicukur, tidaklah menjadi suatu halangan dia nak menjadi peserta korban ataupun nak buat ibadah korban. Sebab jahil, tak mengaji, tak belajar. Nampak? Ini yang kita hari ni tak faham konsep korban yang kita buat. Kita buat ibadah korban, tapi kita tak nak korbankan antaranya masa yang ada. Tidak mahu korbankan masa untuk banyak menumpukan soal akhirat daripada duniawi. Nampak tuan? Masalah. Tiap tahun buat ibadat korban, tapi tak ada rasa nak sedikit buat pengorbanan masa
satu tengah hari sampai pukul 2, aku nak ambil peluang, nak grab opportunity, kita nak ambil, nak rebut peluang 1 hour untuk sama-sama mengikuti kuliah zuhur umpamanya. Sempena kita sedang berada pada bulan yang ke-12, bulan Zulhijjah. Kelebihan 1 sampai 9 Zulhijjah cukup banyak kalau kita baca dalam kitab-kitab hadis. Di antara kalau yang nak berpuasa hari ni 1 sampai 9 amat dituntut. Kalau tak mampu, kita ambil satu hari Yaumul Arafah. Saum Yaumul Arafah yakfiru sanah qabla madiyah. Akan diampun, kata Nabi, dosanya setahun yang sebelum dan setahun yang selepas, qabliyah madiyah. Ini pun kita tak mampu nak korbankan masa. Tak boleh sekalipun satu hari dalam bulan Zulhijjah. Kalau boleh Senin Khamis, kemudian puasa hari putih 13, 14, 15, buat satu hari Yaumul Arafah pun tidak juga. Sebab kita dah biasa sangat, dah terasa lazat dengan dunia. Tiap-tiap hari, tengah hari kita tahu lunch hour, kita dah mindset kita begitu. Tak ada masa aku nak disuruh nak duduk untuk iktikaf ke di masjid, ataupun 1 jam nak mengikuti kuliah-kuliah, syarahan ceramah-ceramah yang ada di surau. Itu yang kita nampak, kan? Itu yang kita semakin hari kita boleh lihat. Bila tak buka masjid surau, kecoh, riuh, rendah, mengamuk sakan, mangkuk hayun ni semua dimangkuk, mufti-mufti Selangor wilayah semua dimangkuk. Tak ada yang tak mangkuk belaka, tuan. Bila tak buka ngamuk, bila dah buka nampak. Kata orang jeram, haram. Kata orang Perak pun sama jugalah. Haram nak datang. Nohin je dia, buat tak tahu je dia, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, nampak. Patut rasa aku ni perlu mengkoreksi diri, aku perlu muhasabah diri. Berlaku lebih kurang 3 bulan, lebih 4 bulan, tutup surau masjid, rumah Allah ditutup sebab berlakunya suatu musibah. Erti maknanya Allah nak bagi kepada kita satu peringatan supaya kita tidak jadi orang yang lalai. Itu yang ada kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lalai. Kita lah tuan-tuan, cuai dan lalai, hari-hari cuai lalai, hari-hari cuai lalai, pada diri, pada harta, pada diri, pada harta. Abai, cuai, lupa, macam-macam istilah. Tidak amanah pada diri, tak ada credibility, tak ada integrity. So ini kita kena renung-benung dan tenungkan. Dah masuk 1 Zulhijjah pun tak ada rasa nahnu ma'inda tahassus, seolah mati rasa mandul perasaan. Itu mana kita punya ibrah, pengajaran kita boleh ambil daripada ibadah korban. Kalau kita sendiri tak nak mengorbankan masa, waktu kita, tak nak mengorbankan diri dan juga harta kita demi masalah yang lebih penting lagi, kepentingan yang lebih utama lagi, yakni untuk negeri akhirat, tuan-tuan. Baik itu Nabi SAW meletakkan dulu ilmu selain daripada iman untuk kita melakukan tadi ibadah. Kalaulah Nabi Allah Ibrahim, Allah uji bukan kata 1, bukan kata 2, bukan kata 3 ujian, berbagai-bagai ujian. Sungguhnya 7 ujian besar Nabi Allah Ibrahim yang terpaksa diterima, ditanggung oleh Nabi Allah Ibrahim. Hadis Nabi kata asyaddun nas bala'an al-anbiya. Nabi kata manusia yang paling berat diuji oleh Allah al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amsal fal-amsal. Kemudian orang yang soleh setelah Nabi dan Rasul, orang yang soleh kemudian ya, seperti mana kita ni lah yang kemudian ni lagi. Allah uji tuan-tuan, Allah duga. Nabi Allah Ibrahim bila Allah uji yang pertama kahwin dengan Siti Sarah, berapa tahun, lebih kurang 70 tahun tak dapat anak, tak dapat zuriat. Dan kemudian kahwin yang kedua dengan Siti Hajar, umur dah lebih kurang 86 tahun
Ada pendapat lain kata 83 tahun. Baru Nabi Allah Ibrahim dapat zuriat dengan Siti Hajar, anak pertama Ismail. Maknanya ujian Nabi Allah Ibrahim nikah tapi tak dapat anak, lewat dapat anak. Dan kemudian ujian yang kedua, terpaksa pula menyembelih anak apabila diperintahkan oleh Allah. Ujian yang ketiga, udah nak dibakar pula oleh Namrud. Nampak berbagai-bagai halangan, ujian, cabaran yang Nabi Allah Ibrahim terima. Kemudian kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lagi banyak dugaan ujian yang ditempuh. Ya. Nabi kesana ke sini dalam keadaan bersusah payah. Allah menceritakan dalam surah Quraisy surah yang ke-106, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlat asy-syita'i was-saif. Apa maksud? Sudah menjadi tradisi, kata Allah, orang-orang Arab Quraisy. Nabi lah orang Arab Quraisy. Sudah menjadi tradisi orang-orang Arab Quraisy asy-syita' was-saif. Waktu sejuk, waktu panas, mereka keluar daripada negara mereka, pergi ke mana? Pergi ke Syam pada waktu musim panas. Dan waktu dingin sejuk, mereka pergi ke Yaman. Untuk apa? Berniaga. Nampak? Susah payah Nabi diberitakan, diriwayatkan umur antara 9 hingga 12 tahun. Nampak tuan-tuan? Ini kerja Nabi waktu menjadi anak remaja, kita kata. Masih lagi, kalau kita kanak-kanak lah, umur 9, 11 tahun, darjah 6, darjah 5, Allah, darjah 4. Ini yang Nabi buat. Kenapa? Maknanya Allah nak latih, Allah nak didik Nabi, supaya Islam bukan hanya semata-mata ibadah yang dilakukan, itu ibadah yang bersifat ritual ataupun fundamental. Dalam istilahnya, ibadah ada dua. Satu ibadah mahdah. Mahdah ni masuk ini semayang, puasa, zakat, haji, baca Quran, kurban. Ini mahdah. Ada lagi satu ibadah kategori ghairu mahdah. Ghairu mahdah yang tidak ritual. Antaranya makan minum. Makan kita pun jadi ibadah, minum kita jadi ibadah, pekerjaan kita pun jadi ibadah, perniagaan pun itu adalah suatu ibadah, iaitu kategori ghairu mahdah, yang tidak ritual. Ini kita kena faham tuan. Jadi maknanya perniagaan itu, kalau Kementerian Pertanian, dia kata pertanian itu suatu perniagaan. Dalam Islam, perniagaan itu adalah suatu ibadah. Jadi perniagaan ini yang Nabi lakukan di antara awal usia. Untuk apa? Meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran kita baca tuan-tuan, ada jumpa di antaranya kalimah qiyaman. Bukan kiamat. Kiamat tu kiamat lah, kehancuran binasa dunia. Qiyaman. Satu maksud qiyam ni bangun. Kan? Qiyam. Ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir. Yang tu maknanya qum, qiyam, bangun. Bangun murid-murid, kita dulu jadi gitu saja. Bagi ucapan kan pada cikgu, selamat pagi cikgu. Kalau Islam ni assalamualaikum ustaz, itulah bangun, qiyaman. Yang kedua, qiyaman maknanya tulang belakang, paksi, kekuatan. Boleh rujuk dalam surah An-Nisa ayat yang kelima. Allah menyatakan, auzubillahi minasyaitonir rajim, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alakumullah qiyaman. Ja'alakumullah qiyaman. Maksud apa dia? Allah menyebut di situnya, wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan kamu serahkan pengurusan harta kepada orang-orang yang bodoh, kata Allah. Jangan bagi orang yang nak jaga harta, yang duduk di Kementerian Kewangan, orang yang jahil, orang yang tak ada akal, orang yang tak tahu selok-belok ekonomi. Ini larangan. Maknanya Allah nak suruh supaya harta ini perlu dijaga oleh orang yang ada pengetahuan. Sebab apa dia? Allati ja'ala lakumullah, sesungguhnya ini ya, harta itu dijadikan di antaranya qiyaman. Ja'ala lakumullah qiyaman. Dia adalah qiyaman, yakni menjadi paksi, iaitu tulang belakang, kekuatan di dalam kehidupan.
Mana mungkin kalau kita orang yang duduk di kementerian tak tahu hal ekonomi, kewangan umpamanya. Tak jadi tuan-tuan. Duduk di sebagai menteri ekonomi umpamanya, mesti dia orang yang mahir, yang tahu selok-belok bagaimana nak grow ekonomi, macam mana nak bangunkan ekonomi. Begitu juga yang amanah menjaga bendahara, dia jadi bendahara negara, menjadi menteri kewangan. So ini tanggungjawab yang besar. Artinya Islam dia juga tidak mengenepikan soal ekonomi. Kalla wa kalla, tidak sekali-kali. Kalau ada yang kata Islam tak ada kait dengan ekonomi, Islam hanya sembahyang, puasa, zakat, haji, buat korban, tak betul. Islam termasuk sosial pun ada, jenayah undang-undang ada, ekonomi ada, entrepreneur ada, usahawan pun dalam Islam pun ada. Bukti tadi Rasulullah pergi ke Syam, ke Yaman, Syam ke Yaman, bukan dekat Mekah nak pergi ke Syam. Palestin, Syria, Jordan, Lebanon, jauh tuan-tuan. Kemudian pergi ke Yaman pula musim sejuk. Allah. Dan dicerita, ada berita riwayat, bila Nabi balik daripada Syam dan Yaman, apa Nabi buat? Nabi balik ke Mekah, Nabi menternak kambing pula. Nabi jadi penternak pula. Berapa banyak kerja yang Nabi buat. Tu yang kata, kalau nak kata Nabi ni orang yang paling sihat, dialah orang yang paling sihat. Nabi orang yang baik akhlak, dialah yang paling terbaik sekali akhlak. Kalau nak kata Nabi orang yang paling kuat sabar, Nabi lah orang yang paling sabar. Nabi di antara orang yang paling kaya. Nak ceritanya bukan Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari, bukan Robert Kwok, bukan Tiananmen Krishna dah. Hak yang kaya Rasulullah. Kalau nak cerita tuan-tuan macam mana Nabi dengan Khadijah bintu Khuwailid, Nabi beri mas kahwin kepada Khadijah 500 dirham cash money. Nabi tak bagi cek, sebab cek ni banyak cek tendang, nipu. Itu pun dia juga. Macam-macam nak jadi menantu tuan-tuan, bukan menantu, jadi hantu sudah. Dia bagi cek tendang 30,000. Tak laku cek. Nabi tak bagi cek tendang, tak main. Nabi bagi cash money 500 dirham. Selain daripada mas kahwin cash 500 dirham, Nabi beri 40 ekor unta sebagai tambahan mas kahwin kepada Siti Khadijah. Unta jenis Bakarah, bukan Bakarah. Bakarah ni maksud dia lembu, sapi betina. Bakarah iaitu jenis baka unta yang terbaik, grade A+ lah, kita kata macam itulah, A. Nak cari pun, nak dapat pun payah ni. Seekor, kalau harga dulu seekornya 12,000 duit kita tuan-tuan. Tapi bukan Nabi bagi seekor tuan-tuan, Nabi bagi pada Siti Khadijah 40 ekor. 12,000 kali dengan 40 ekor, bayangkan 480,000, hampir setengah juta. Siapa kata Nabi tak ada duit? Makna Nabi kaya? Ya, kalau nak sebut Nabi di antara orang yang kaya. Tapi akidah kekayaan Nabi ialah kekayaan itu dikongsi, dan selain itu membantu orang-orang yang susah, dan juga bagi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita meletakkan harta itu di landasan yang betul. Ada duit umpamanya korban, tak fikir panjang tak? Tak fikir panjang dah. Okey, jalan. Mungkin negara kita banyak SOP, sampai masjid tu apa dia tolak, surau pun tolak, susah. Selalu masjid bila buat korban dia boleh masak untuk makan sup dan sebagainya. Tapi tahun ni ada juga masjid bagi alasan sebab tak boleh masak, jadi kami tak nak buat korban. Pula dah macam-macam tuan-tuan. Nak buat macam mana SOP kan, Covid. So kita tak boleh buat di dalam negara kita. So di Kamboja masih lagi dibuka, di Afrika masih lagi dibuka, di Patani masih ada lagi ruang nak buat korban, di Mesir ni apa, di Mekah ada lagi promosi korban, buat korban di kota Mekah tuan-tuan. Kita nak kena tengok macam mana harta kita tadi. Akidah kekayaan kita apa dia tadi? Maknanya kita letakkan tadi kepatuhan, tunduknya kepada Allah. Kalaulah kita katakan benda yang lain kita boleh habis banyak duit. Hak yang merokok satu hal lah. Sehari RM10, RM10 sebulan 300, setahun 3,600, 12 bulan. Dan
Berapa tahun dah merokok? Baru lagi 40 tahun. 40 tahun dia kata baru lagi. Berapa duit dah habis dibakar? 144,000. 144,000 40 tahun, sekali pun dia tak pernah buat ibadah korban. Habis duit merokok. Ini berat kita besok di mahsyar, di akhirat. Tak mati lagi tak apa tuan-tuan. Mati besok apa nak kata dah. Dah nasi menjadi bubur dah, tak ada apa dah. Inilah waktu kita hidup ni, duit masih lagi ada genggaman. Ingat lagi almarhum Ustaz Datuk Ismail Kamus selalu pesan, duit yang ada pada kita di poket ni lah ni, tengah hari ni yang kita nampak tabung kok boleh sedekah, infak, wakaf. Duit yang ada sekarang ni, duit dalam bank kita, tak kira lah bank Islam ke tabung haji, bukan, belum tentu lagi hak kita. Mungkin doktor pakar punya, mungkin ya workshop bengkel punya dah apa dia nak ganti tayar pula, dah ya, kedai tu punya, kedai ni punya, klinik punya dok. So apa yang ada pada kita ni, yang kita kata yang ada pada kita, yang dalam poket kita, belum pasti lagi yang dalam bank berjuta-juta itu kita punya. Sebab itu dah Allah bagi peluang ruang hidup kita, dah sampai bulan Zulhijjah macam ni pun kita tak ada rasa sedar nak buat ibadah korban tuan-tuan. Ya, tersangat-sangat rugi. Kalaulah Nabi, sahabat ridwanullah alim ajma'in, mereka berebut nak buat ibadah. Rasulullah tiap-tiap tahun 2 ekor kambing Nabi buat korban. 2 ekor kambing Nabi buat korban. Yang kita tertangguh-tangguh. Yang wajib pun kita tangguh, yang sunat lagilah kita cuai, lagi kita abai macam semayang. Hak yang wajib pun kita tak serius, apatah lagi hak yang sunat-sunat. Kita tahu dah macam mana diri kita. Hak yang sunat payah nak buat, hak yang wajib pun kita tak buat. Sebab itulah sempena kita nak menyambut hari raya korban ini, banyak yang kita perlu korbankan. Segala hidup kita ni demi agama Allah, dunia yang kita duduk pada hari ini sementara, dan akhirat besoklah yang kita nampak hasil daripada pengorbanan, perjuangan dan jihad yang kita lakukan tuan-tuan sekalian. Kalau sekiranya kita tidak, ataupun kita menjadi manusia yang terus menerus dalam keadaan cuai, lalai dan abai tuan-tuan, tanggungjawab terhadap Allah, akhirnya kita takut hidup kita ni dalam keadaan betul-betul Allah sebut sia-sia dan lara semata-mata. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Apa maksud? Tidaklah hidup, kata Allah, di dunia ini illa, melainkan dianya adalah la'ibun wa lahun, suatu mainan, permainan. Yang pertama, yang keduanya lahun, maknanya sia-sia, lara, main-main, lara, main-main, senda gurau, dan juga ya kita kata seronok-seronok semata-mata. Allah sebut lagi waladdarul akhirah alladhi, yakni akhirat itulah yang lebih khair, yang lebih baik pada siapa? Alladzina yattaqun, yakni bagi orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, mengapa kamu tidak memikirkan, kata Allah. So tuan-tuan, selalu diulang. Kita dengar baik tazkirah, kuliah, ceramah ini antaranya. Supaya apa dia? Kita engage, pahat betul-betul. Kita ingat sungguh-sungguh, aku ni tak nak tergolong daripada kalangan orang yang duduk di tempat yang lalai, yang cuai. Memang dunia memang seronok kita kecapi tidur umpamanya. Siapa tak seronok tidur? Tapi bila mana kita bangun, boleh bangun seawal 4 pagi untuk wa minal laili fatahajjad bih, bangunlah kamu sebahagian daripada malam itu, fatahajjad bih, maksud untuk kamu bertahajud. Sebab tahajud tu maksud bangun selepas tidur, bangun kita semayang selepas tahajud. Kalau kita tak tidur, itu qiyamul lail. Qiyamul lail selepas daripada isyak boleh buat dah, macam tarawih selepas isyak kan. Kemudian sampai sebelum subuh qiyamul lail. Tapi kalau tahajud, yang tu tidur, kemudian bangun kita bertahajud. So kita nampak tadi nafsu tidur, seronok tidur,
Tapi bila kita korbankan waktu yang seronok tadi, nyenyak tidur, bangun, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufa, maka kata Allah, orang yang beriman tidak meletakkan lambung mereka di tempat tidur, akan tetapi mereka buat suatu pengorbanan. Itu kalau bahasanya yad'una rabbahum khaufa wa tama'a, maknanya mereka bangun tu, inilah mereka sedang melakukan pengorbanan. Tuan-tuan, cukup payah. Kunci jam dah kunci pukul 4 pun kita boleh tutup alam balik. Tuan-tuan, sambung dengkur balik. Bukan senang. Bukan senang. Niat tadi aku nak dengar kuliah Zuhur di JKR. Niat. Dah berapa tahun kerja? 12 tahun dah kerja di JKR. Dia makan pahala niat. Oh, tak jadi, tuan-tuan. Pergi tidak. Bila mana Zuhur, elok dia minta darah di kafe. Ini bukan JKR sini, jauh Zimbabwe punya JKR. Nak cerita, niat aja. Niat nak datang kuliah Zuhur, niat tak habis-habis, niat aku nak berjemaah. Tak juga, tak jadi. Tu nak buat korban, nak senang tuan. Nak korban waktu muda ni. Untuk apa? Mendekat, mendampingkan diri kepada Allah. Kita dah dengar golongan as-sabiqun al-awwalun, orang yang awal hijrah, orang yang awal masuk Islam, yang hijrah. Terdiri di antara anak-anak muda, Ali bin Abi Talib antara. Kemudian siapa lagi? Ya. Siapa lagi? Amir bin Fuhair, Mus'ab bin Umair. Kemudian siapa lagi? Abdullah bin Abi Bakar. Yang wanita pula Asma binti Abi Bakar, anak Sayyidina Bakar, anak Rasulullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Anak muda, kita nak korbankan waktu muda, nak jadi macam orang tua. Susah tak? Saya sebut nak jadi macam orang tua. Kenapa? Kebiasaan normally yang duduk di masjid, yang duduk di surau, orang-orang tua bakal jenazah. Itu bila mana SOP kita, ya, yang apa dia buat korban, antaranya umur mesti 60 tahun ke bawah. Tua masjid tak mampu nak buat, sebab masjid dah memang yang biasa datang masjid ni bakal jenazah umur 70. Habis tu kalau dah 60 ke bawah, siapa nak kendalikan, siapa nak uruskan korban? Tak mampu. Cuma Johor sihat-sihat sikit. Johor lain pula, dia tetap 70 tahun ke bawah. Negeri lain 60. Ada pula beza 70 60. Maknanya orang negeri lain ni tak berapa nak sihat dah 60. Ya, kalau Johor 70 ni kira steady lagi. Itulah contoh tu. Wallahu a'lam. Artinya apa dia? Kita nak korbankan waktu muda. Aku ni tak nak enjoy sebagaimana anak-anak muda yang lain, tapi aku nak bersifat seperti mana orang tua haramik. Sebab kebiasaan masjid dan surau diimarahkan oleh orang-orang tua. Kita nak korbankan waktu muda ni dengan usia muda, daripada bertebaran kita dengan keseronokan, enjoy. Payah tuan-tuan, payah. Nak korbankan waktu senang dengan apa yang ada, kekayaan, kemewahan, duit gaji ringgit kita, ayah dah adik uji 320 satu bahagian lembu kemboja, tak mampu. Bukan kambing sekor, mungkin mahal 500 lebih. Ni satu bahagian lembu 320, tak mampu nak korban waktu tengah ada duit. Yang disebut dalam hadis Nabi, wa ghinaka qabla faqrik, tadi syababaka qabla haramik, wa ghinaka qabla faqrik. Waktu kamu kaya, kamu korbanlah daripada apa yang sebelum, kata Nabi, datangnya faqrik, kefakiran, kemiskinan. Dan begitu juga Nabi kata korban wa faraghaka qabla syughli, maknanya waktu kamu lapang, kamu korbankan. Untuk apa? Untuk duduk dalam majlis ta'lim wa ta'allum, duduk dalam majlis zikir, duduk dalam majlis tazkirah. Sebab ada manfaat yang disebut wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Pun kita kata payah, berilah peringatan kepada orang yang beriman, kerana ada manfaat untuk mereka. Kita nak duduk waktu lapang, tak juga waktu sibuk. Allah lagilah, memang 1000 alasan. Dan begitu juga kita nak korbankan, kata Nabi, wa hayataka qabla mautik, yang kelima. Nak korbankan ni waktu hidup kita sebelum mati. Inilah tuan-tuan, inilah kita hari ini, yang kita tak tahu umur kita sampai bila yang kita akan dikorbankan oleh Allah. Yang kita tak nak buat ibadah korban, takut Allah korbankan kita sebelumnya yang disebutkan tadi, ya. Takut Allah korban sebelum datangnya hari raya korban. Duit ada tak nak korban, masa ada, begitu juga macam-macam hal. Sebab itulah kita nampak
bila mana kita balik kepada korban ini, falsafah pengorbanan yang kita nak ambil cukup besar. Ya, kebaikan daripada ibadah korban, maka pengorbanan demi pengorbanan ini perlu kita lakukan pada setiap masa. Sudah tentulah kita katakan, aku korban jiwa dan raga aku, harta aku demi agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak kira tadi saya kata orang yang paling kaya Rasulullah, tapi akhirnya bila Nabi wafat, di rumahnya tidak ada satu sen pun duit yang ditinggalkan, tuan-tuan. Kenapa? Kerana Nabi antara nak menunjukkan bahawa dunia termasuk harta yang ada. Tidak ada makna kalau sekiranya kita meninggal dunia, harta kita masih lagi banyak di dunia yang tidak diagihkan, ataupun dalam bahasa lain tidak diwakaf, tidak diinfak, tidak disedekahkan, bahkan dia tidak membayar, menunaikan ibadah zakat. Ini yang kita takut, ini yang kita takut, khawatir. Kerja siang malam, pagi petang, niaga, habis kerja meniaga lagi, kadang dalam kerja meniaga juga, lagi harum kan. Yang ni lagilah dia tamak dengan gaji pun, dia tamak dengan macam-macam lagi, dengan ada jawatan, dengan kepentingan yang ada lagi, dia buat bisnes pula. Yang ni tuan-tuan, dia tidak melihat interest kepentingan akhirat yang banyak, bahkan hanya dia melihat kepada dunia semata-mata yang bersifat fana ini. Jadi itulah sikit sebanyak lebih kurang pengajaran kita, tuan-tuan, untuk kita ambil pada tengah hari ini, yang berkait sikit yang saya sentuh dengan ibadah korban. Dah sempena kita masuk 1 Zulhijjah ni, banyak benda yang kita boleh gantikan, daripada sesuatu yang lara, kita ambil yang ada manfaat. Amalan yang kita boleh ambil, hadir majlis ilmu, solat berjamaah, baca Quran, tambah lagi, kemudian apa lagi, puasa sunatnya dengan zikir, istighfar, baca Quran, bangun tahajud. Ini lebih kurang 10 hari ni sampai 10 Zulhijjah, kita teruskan kita punya amalan-amalan kebaikan dan kebajikan. Mudah-mudahan terindah Zulhijjah pada tahun yang kita berada pada waktu ini, dan mudah-mudahan juga dilindungi daripada musibah wabak COVID-19 yang nampak sudah semakin naik pula pada waktu ini. So itulah yang saya dapat kongsi. Siapa yang berhajat, ada lagi minyak wangi Raihanah Syifa, minyak daripada Dubai. Yang ini saya kira dia limited edition dah. Ini dah tak ada dah, ini peninggalan arwah almarhum Ustaz Datuk Ismail Qamus, yang syifa, yang ru'yah, yang jampi minyak ni yang ada pada saya lagi, yang saya pengasas dengan Datuk arwah Datuk Ismail Qamus. Jadi ada di luar sana, kat pintu tu saya letak, siapa yang berhajat boleh masuk duit dalam beg tu. Kalau boleh nanti, kalau nak 130, 2 promosi 50, 400 Yang terkini ada anak yang autisma. Dia anak autisma, ada yang jenis boleh bercakap, ada yang tak boleh bercakap. Dia kategori yang tak boleh bercakap. Dan juga yang kedua, dia tak ada eye contact dengan mak bapak. Kemudian yang ketiga, dia agak agresif ataupun memberontak selalu kan, anak autisma. Dan dengan izin Allah, orang yang 9, dia beli minyak ni, dia sapu dekat bawah dagu dengan leher. Dengan izin Allah, tuan-tuan, ni kata ni, ada yang kata minyak ni minyak ajaib. Saya letak minyak Raihanah Syifa, Datuk Ismail Qamus arwah yang bagi nama ni Raihanah Syifa. Dan ada yang sebut minyak ajaib. Macam tadilah, bila mana dipakai di bawah dagu dan leher, tiba-tiba anak dia dah mula boleh bercakap. Allah punya syukur mak bapak. Daripada tak ada eye contact, dah boleh tengok muka mak bapak. Daripada memberontak agresif, dah lembut, dah manja dah. Ini antara berkat doa almarhum. Minyak yang diasaskan tadi saya dengan Datuk Ismail Qamus boleh nak dapatkan, selain daripada masalah gangguan jin, sihir, santau, saka, ain histeria dan sebagainya. Untuk anak-anak pelembut hati, penerang hati, kemudian anak-anak kecil yang kerap siang malam menangis, begitu juga yang belum jodoh, nak jodoh insya-Allah. Kalau dah jodoh, nak jodoh sekali lagi, itu bulan pada tuan-tuan. Dan juga untuk suami isteri, untuk nak rapat balik hubungan. Ada yang madu bergaduh, dengan izin Allah 20 botol beli. Eloklah madu tak bergaduh dah. Jadi maknanya siapa nak bermadu tengah hari ni, insya-Allah cubalah, mana tahu ikhtiar tuan, berkat doa Ustaz Datuk Ismail Qamus ni. Dan juga ada masalah mati pucuk, pun ada dah testimoni orang Singapura, orang Kedah dan yang lainnya. Cubalah ikhtiar dengan izin Allah. Bukan pucuk ubi tak apa boleh makan.
Yang ni pun dia juga, dan juga stroke, paralyzed, lumpuh dan sebagainya, dan ada masalah kanser dalaman, kanser usus di Shah Alam tahap 3 dengan izin Allah sembuh sepenuhnya. Dan begitu juga batu karang pecah. Bunyi macam ya ke ya ke lah ni. Dia bukan ya ke olok-olok lah. Ini dengan izin Allah. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Maknanya Quran menjadi syifa. Dan Dr. Harundin, siapa yang mengaji dengan dia tahulah, dia cerita orang yang kanser tahap 4, doktor tak ada cara nak rawat apa, tak ada dah, kemo dah buat tahap 4 balik. Dia tak putus asa, dia jumpa almarhum Ustaz Datuk Harundin. Ustaz Harundin cerita, dia datang minta rawatan, minta berkat doa dan seumpama dengan, alhamdulillah, bila mana Datuk buat rawatan, bagi air apa benda jampi tu ini, dia pun ikut apa yang diarahkan dengan izin Allah. Tak lama dia datang balik jumpa Datuk Dr. Harundin. Saya datang kali ini bukan nak merawat, tetapi saya nak ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah dan terima kasih pada Ustaz Datuk Dr. Harundin. Kenapa? Sebab Ustaz dengan jampi berkat Ustaz, bacaan ruqyah dan sebagainya, dengan izin Allah kanser saya kembali normal, maknanya balik pada asal Ustaz. Dia cerita doktor mengesahkan dah tidak ada dah sel-sel kansernya, dah mati dengan izin Allah. Itulah ceritanya. Itulah logiknya memang akal kata kalau doktor belajar sampai 10 tahun jadi pakar, tiba-tiba minyak ni berapa minit jampi umpamanya, dah boleh tak? Ini kita ambil sebagai rahsia al-quwwah, kekuatan Allah, yang mana Allah yang ada ada kudrah dan ada iradah, kuasa dan kehendak. Kita tawakal pada Allah. Usaha, teruskan usaha tuan-tuan. Siapa yang berhajat tadi ada di luar, sebotol 30 250 400 jangan masuk dalam tandas, jangan apa dia langkah, sudah itu pantang dia. Ada sikit lagi habis ni tuan-tuan, tak adalah, sebab dia dah habis dah daripada Ustaz Datuk sebagai kamus yang syifa yang jampi. Wallahu alam. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Alhamdulillah.